Untuk membincangkan lebih lanjut mengenai terbatalnya projek HSR ini, bersama dengan kita di talian ketika ini ialah penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis, Institut Integrasi Kejuruteraan UTHM, Dr. Muhammad Fahmi Abdullah. Dr. Fahmi, kita nak lihat apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed sebentar tadi. Dikatakan cadangannya dikemukakan untuk mengubah beberapa butiran dalam perjanjian ini dapat mempercepatkan pemulihan ekonomi. Dalam pandangan doktor sendiri ketika ini, bagaimana kita nak menilai infrastruktur seperti HSR ini, projek-projek ini dalam konteks krisis kesihatan dan konteks krisis ekonomi ketika ini? Bagi saya, itu adalah satu cadangan yang telah kerajaan menilai keadaan semasa ekonomi negara ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini. Kerana kos sebenar untuk pembinaan HSR ini hanya diketahui apabila tender sepenuhnya bagi mereka bentuk, membina pembiayaan penyelenggaraan kesemua stok guling ataupun rolling stock dan aset kereta api SSR. Hakikatnya sebenarnya projek ini sebenarnya masih diperlukan juga kerana ia menjadi pemangkin kepada ekonomi negara. Jadi perstrukturan semula daripada aspek jajaran, infrastruktur, pembinaan landasan dan juga infrastruktur stesen yang terlibat sebenarnya ia kesan daripada keadaan ekonomi sekarang. Ya, jadi Dr. Fahmi berpandangan projek ini masih lagi diperlukan. Jadi kita nak bergerak ke hadapan, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perjanjian ini dan mungkin kita boleh lihat daripada pembatalan ini, adakah ia dapat beri fleksibiliti kepada negara kita untuk mungkin dapat bangunkan projek mega berkelajuan tinggi dan sebagainya secara sendiri selepas ini, seperti apa yang dikatakan dalam kenyataan Datuk Seri Mustafa Mohamed, ada fleksibiliti di sini? Seharusnya kita perlu memandang ke hadapan kerana bagi saya yang terlibat secara langsung dengan pembinaan high speed rail ini juga dalam kita merangka pelan tindakan pembangunan HSR ini, sesuatu perkara yang perlu kita ketahui dan perlu kita fikirkan adalah kelangsungan ekonomi negara. Melalui pembinaan HSR ini sebenarnya dia banyak memberikan manfaat bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Kalau kita lihat sebenarnya SSR ini dia banyak memberikan pulangan dan manfaat dalam bentuk kenaikan nilai hartanah, kepesatan ekonomi setempat, pemindahan teknologi, peluang pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang tinggi, kemasukan tenaga pakar ke dalam negara terutamanya daripada Singapura dan juga aspek pelancongan. Jika kita ingin bergerak ke hadapan, kerajaan seharusnya serius dalam melaksanakan projek yang berskala besar ataupun mega projek ini supaya sekiranya apa-apa saja yang berlaku pada masa hadapan termasuklah krisis yang sedang kita lalui sekarang ini, ia orang cakap boleh tidak mengganggu gugat projek ataupun agenda yang telah pun ditetapkan sejak daripada dulu. Dalam pandangan Dr. Fahmi, apa mungkin infrastruktur lain yang boleh ataupun harus diutamakan kerajaan ketika ini? Faktor yang perlu diutamakan oleh kerajaan sekarang ini apabila kesan pembatalan HSR ini, kerajaan perlu memikirkan bagaimanakah untuk meningkatkan keberkesanan pengangkutan awam khususnya dalam bidang kereta api ini sendiri, kerana kita lihat sekarang ini akibat daripada pandemik ini juga keberkesanan pengangkutan awam masih di tahap yang minimum. Oleh demikian kerajaan harus memikirkan bagaimanakah kita ingin meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam khususnya untuk mengurangkan jumlah pembebasan karbon dioksida dan pada masa yang sama untuk mengurangkan jumlah kenderaan di suatu kawasan. Pada masa sama juga, keberkesanan pengangkutan awam ini sebenarnya ia mendorong kepada pembukaan bandar-bandar baru, sistem jaringan yang lebih efektif dan juga meningkatkan produktiviti kerana pekerja ataupun pergerakan penduduk daripada satu kawasan dengan kawasan yang lain itu lebih cepat dan akan meningkatkan produktiviti negara.
Apa yang diperlukan kerajaan untuk bangunkan projek-projek seperti HSR ini secara sendiri selepas ini? Kita nak lihat ketika ini konteks semasa tadbir urus kerajaan. Adakah kita mampu untuk bangunkan projek mega seperti ini? Dan kita juga lihat projek-projek pengangkutan awam sebelum ini, MRT dan sebagainya. Apa kesilapan, apa pengajaran yang boleh kita ambil? Adakah kita bersedia? Sebenarnya kita sudah bersedia, kita sudah bersedia dengan populasi penduduk sedia ada, dengan kapasiti peningkatan jumlah kenderaan. Pengajaran yang harus kita ambil terutamanya daripada pihak kerajaan perlu serius dalam apa sahaja agenda untuk membawa Malaysia ini ke hadapan. Jika kita menetapkan suatu projek mega itu yang memberikan pulangan secara langsung, faedah secara langsung kepada penduduk ataupun pada rakyat, seharusnya kerajaan mengambil langkah-langkah yang lebih proaktif untuk memutuskan suatu agenda. Kerana kita tidak mahu apabila sesuatu agenda itu telah pun dirancang, akhirnya kerajaan terpaksa membayar pampasan terhadap pembatalan projek mega tersebut. Baik, terima kasih kepada Dr. Fahmi Abdullah, penyelidik utama Kumpulan Integrasi Oasis, Institut Integrasi Kejuruteraan UTHM mengulas mengenai pembatalan projek HSR.